Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk meneruskan lagi kehidupan kita di atas dunia ini. Doa dan harapan semoga muslimin dan muslimat berada dalam keadaan yang sejahtera, sihat bersama keluarga, jaga kesihatan dan terus kekal berada di rumah. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, walau di musim PKP ini kita dilarang keluar rumah, namun insya-Allah sekiranya penantian ini berakhir, kita boleh meneruskan kehidupan seperti biasa dengan norma yang baru. Muslimin muslimat yang dikasihi, sudah tentunya muslimin dan muslimat rindu untuk keluar berjalan-jalan, melancong ke tempat yang indah setelah sekian lama terkurung. Ada yang dah tak sabar nak main haji, ada yang dah rindu kat Tom Yam Thailand, ada yang rindu nak panjat gunung dan sebagainya. Jadi sebelum muslimin muslimat untuk meneruskan niat untuk melancong ataupun bermusafir, marilah kita bersama-sama untuk mengaji secara ringkas adab-adab bermusafir agar musafir kita itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum bermusafir. Hukum bermusafir yang pertama adalah wajib bagi muslim yang berkemampuan, adalah wajib untuk bermusafir ke Mekah bagi menunaikan ibadat haji dan juga umrah. Yang kedua sunat, bermusafir untuk menziarahi 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Serta kita bermusafir untuk menziarahi sanak saudara juga adalah sunat. Yang ketiga, harus bermusafir ke mana sahaja dengan tujuan yang diharuskan oleh syarak. Yang keempat, makruh bermusafir sekiranya tidak mempunyai tujuan ataupun matlamat, tak tahu arah nak pergi ke mana. Yang kelima, haram bermusafir ke tempat yang haram dikunjungi seperti pusat-pusat maksiat ataupun menyaksikan pesta-pesta maksiat. Jadi muslimin muslimat sekalian, semoga hukum bermusafir yang dinyatakan tersebut dapat kita fahami dengan sebaik-baiknya. Seterusnya kita pergi kepada adab bermusafir yang diajar oleh Islam, ialah satu, sebelum musafir kita hendaklah berdoa memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meminta nasihat daripada orang yang berpengalaman. Okey, yang kedua, melunaskan hutang jika ada. Jangan bila kita pergi ke satu tempat, kita update dalam Facebook, dalam IG, tapi hutang kita tak bayar. Yang ketiga, menyediakan bekalan secukupnya. Jadi untuk bermusafir kita hendaklah menyediakan bekalan yang secukupnya sepanjang musafir tersebut. Seterusnya, menyediakan nafkah yang cukup untuk tanggungan yang ditinggalkan. Jadi jangan mak ayah pergi berjalan, anak di rumah sampai tak makan. Yang seterusnya, mengucapkan selamat tinggal. Mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang ditinggalkan di rumah. Last sekali ialah berniat untuk melakukan kebaikan. Sepanjang musafir kita hendaklah sentiasa berniat untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran. Okey, yang itu sebelum musafir. Seterusnya, ketika memulakan musafir, yang pertama kita hendaklah keluar pada awal pagi dan meninggalkan pesanan-pesanan yang baik kepada orang yang kita tinggalkan. Yang kedua, melantik seorang ketua. Apabila bermusafir melebihi 3 orang, maka hendaklah dilantik seorang ketua. Yang ketiga, berdoa ketika memulakan perjalanan ataupun menaiki kenderaan, sama ada kenderaan darat ataupun kenderaan laut.
Seterusnya yang keempat, menunaikan solat sunat terlebih dahulu, iaitu solat sunat musafir ataupun mana-mana solat sunat yang selalu kita buat. Tetapi yang solat sunat musafir, sunat kita buat. Etika semasa bermusafir. Yang pertama, menentukan arah kiblat. Arah kiblat ni penting apabila kita berhenti di satu-satu tempat, contohnya bukan di masjid ataupun tempat-tempat ibadat. Tapi sekarang kita dah ada smartphone, dah ada aplikasi untuk menentukan arah kiblat. Okey, yang kedua, memperbanyakkan doa ketika bermusafir. Doa orang yang bermusafir ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan. Kita nak sentiasa berzikir dan mengingati Allah terus menerus, kerana mungkin kenderaan yang kita naik ataupun apa saja yang berlaku semasa perjalanan kita tak tahu. Jadi kita naklah sentiasa ingat Allah dengan sentiasa berzikir. Seterusnya, mengetahui hukum fiqh berkaitan dengan musafir, iaitu solat jamak ataupun solat qasar. Jadi setiap musafir hendaklah mempelajari cara-cara solat, kerana itu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Seterusnya, tidak melakukan kerosakan terhadap alam sekitar. Jangan kita bermusafir kita buat ikut senang kita. Kalau kita pergi tempat air terjun, kita kencingkan dalam air terjun tu ataupun sebagainya, ataupun membuang sampah merata-rata, itu adalah dilarang dalam Islam. Okey, seterusnya kita pergi kepada sebab-sebab perlu beradab ketika bermusafir. Antara sebab-sebab yang perlu kita beradab ketika bermusafir ialah, satu, supaya perjalanan yang kita lakukan sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, sekiranya berlaku sesuatu masalah ataupun pertelingkahan ketika dalam perjalanan, ketua yang dilantik tadi akan cuba menyelesaikan masalah tersebut. Okey, yang ketiga, agar alam tidak berlaku kerosakan ataupun pencemaran. Yang keempat, tujuan bermusafir akan tercapai tanpa mengalami masalah ataupun halangan. Okey, yang terakhir, mewujudkan sikap bekerjasama dan saling menghormati antara satu sama lain. Okey, sekian sahaja daripada saya. Sekiranya ada salah dan silap, harap dimaafkan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.